Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video pada kali ini kita akan masuk ke bab 2 iaitu perakaunan pendapatan negara dengan subtopik kaedah menghitung pendapatan negara. Untuk video pada kali ini kita akan tengok kaedah menghitung yang pertama iaitu kaedah perbelanjaan. Pendapatan negara ni dia ada 3. Dia ada kaedah keluaran, kaedah pendapatan, kaedah perbelanjaan. Ada 3 kaedah. Tapi kita kira mana-mana kaedah pun kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, jadi hal pertama kita tengok kaedah perbelanjaan. Okay. Untuk kaedah perbelanjaan ni, dia kira perbelanjaan yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi iaitu sektor isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Okay, ada 4 sektor ni, semua ni berbelanja. Isi rumah beli barang dan perkhidmatan. Firma beli barang modal yang dikenali sebagai pelaburan. Kerajaan belanja bayar gaji di tangan awam, contoh dia bina sekolah, bina jalan raya. Itu perbelanjaan kerajaan. Dan luar pula orang belanja beli barang import ataupun kita ekspor. Jadi dia melibatkan ekspor dan import. Okay, jadi kita tengok yang pertama, isi rumah, belanja beli barang dan perkhidmatan. Nama dia adalah perbelanjaan penggunaan isi rumah. Yang ni. Ataupun perbelanjaan penggunaan swasta. Perbelanjaan penggunaan isi rumah. Kadang-kadang dia tulis penggunaan isi rumah aja. Itu benda yang sama. Jadi ini C lah. Perbelanjaan penggunaan isi rumah. C. Okey. Firma dia belanja beli barang modal untuk keluarkan barang dan perkhidmatan, dia kenali sebagai pelaburan atau pembentukan modal tetap swasta. Sebab dibuat oleh firma, dia kenali sebagai ni swasta. Yang ini, pembentukan modal tetap kasar ataupun pelaburan swasta. Itu yang dibuat oleh firma. Masuklah dia punya nilai dia. Okay, kerajaan dia belanja, dia ada buat perbelanjaan beli barang dan perkhidmatan dan ada juga dia buat perbelanjaan pembangunan. Contoh bina sekolah, bina hospital, apa semua itulah. Okay, jadi dia ada 2 lah untuk kerajaan ni, G dengan pelaburan. Dia beli juga barang-barang modal untuk buat pengeluaran kerajaan ni. Jadi ini dipanggil sebagai pelaburan awam. Ni yang ini. Jadi pelaburan kalau dibuat swasta dia katalah swasta. Kalau dibuat oleh kerajaan dia katalah sebagai pelaburan awam. Okay, so untuk pelaburan ada 2 jenis, awam dengan swasta. Okay, dan yang ketiga untuk luar negara ada ekspor, ada import. Ekspor ni kita ekspor ke luar negara barang kita, jadi kita akan dapat pendapatan. Aliran masuk wang ke dalam negara kita. Kalau import, kita beli daripada luar. So, kita kena bayar ke negara luar. Jadi yang inilah yang akan menambahkan pendapatan negara. Yang ini akan mengurangkan sebab kita kena bayar keluar. Jadi kita kena cari yang bersih. Ekspor tolak import. Ekspor tolak import. Kalau dia dapat positif, maksudnya ekspor besar lah daripada import. Kalau dapat negatif, maksudnya import lebih besar daripada ekspor. Jadi dia akan adalah kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Dan satu lagi kita ambil perubahan stok. Ini barang yang masih lagi belum dapat dijual. So kita kena masuk juga dalam pengiraan pendapatan negara kita. Okay, jadi untuk kaedah ni C tambah I tambah G tambah X tolak M tambah perubahan stok. Ini adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah, firma, kerajaan dan luar negara.
Bila berbelanja, dia akan menghasilkan pendapatan negara. Jadi bila kita jumlahkan semua ni, kita akan dapat, akhirnya sekali kita akan dapat KDNK HP. Okey, bolehkah ada nak tanya? Jika tak boleh. Boleh, Madam. Boleh kan? Okey, jadi kita tengok contoh. Ini soalan dalam buku tuturan kita, soalan nombor 2. Okey, dia bagi, jadi kalau kita tengok item-item ni semua ni, ini adalah kaedah perbelanjaan lah. Soalan dia nak KDNK pada harga pasar. So kita carilah apa benda yang masuk dalam kaedah perbelanjaan. Ini, perbelanjaan penggunaan awam. Ini adalah G kan? Bila sebut awam, itu adalah kerajaan. Perbelanjaan penggunaan swasta, ini adalah isi rumah, ini C. Pembentukan modal tetap awam, ini pelaburan yang dibuat oleh kerajaan. Pembentukan modal tetap swasta, itu pelaburan yang dibuat oleh firma. Perubahan stok pun kita ambil juga. So ini ambil. Perubahan stok kita ambil. Ekspor kita ambil. Import pun kita ambil. Tapi yang ini kita kena tolak sebab dia aliran keluar. Bayaran faktur bersih luar negeri belum lagi kita guna. So kita tak payah ambil lagi lah untuk awal-awal ni. Okay, jadi soalan A, kita tambahkan semua tu G, C, I awam, I swasta, tambah semua. Perubahan stok, ekspor dengan import. Tolaklah import tu. So, masukkanlah dia punya data dia kat sini. Masuk sama macam ni. Atas ni kita tulis RM juta. Okay. So dapatlah sini. Okay. So kita jumlahkan semua. Kaedah perbelanjaan dia akan dapat KDNK HP. Jumlahkan semua dapat KDNK HP. So RM yang ni sudah kita dah siap-siap. 147.784 juta. Okay. Dah semua item dia dapat KDNK HP dan soalan A pun dia nak KDNK HP. So dah siap. Okay, contohlah, katalah soalan A ni bukan dia nak KDNK. Dia nak KNK. Kan? Katalah soalan A kira ataupun hitung KNK harga pasar. Langkah yang pertama kita sama juga. Kita ambil dulu benda-benda ni. Kita ambilkan semua ni. Dapat KDNK HP dan kita kena tukarkan jadi KNK HP. Kalau kata soalan A tu adalah nak KNK HP. Sama je step dia. Ambil dulu yang ini. Okay, faham tak? Boleh ke tak boleh ke? Boleh. Boleh kan? Boleh. So dia dapat KDNK HP. Tak apalah sebab A dia memang nak yang ni. So B, dia kata dia nak apa pula? Dia nak KNK HP. KNK HP yang dia nak. Data yang kita ada yang ini. Sebab atas ni KDNK HP kita dah ada dah. So kita guna je lah. KDNK HP. So kena tukar. Kena tukar jadi KN. Daripada KD nak tukar jadi KN, dia kena libatkan apa dia? Tambah bayar faktur bersih tu, Madam. Tambah PFBLN. Dalam ni dia tulis bayaran faktur bersih luar negeri. Ni PFBLN lah ni. PFBLN. So tambah kan, kalau nak dapat KN, kena tambah daripada KD tadi. So PFBLN. So dah dapatlah KN kan. HP, ini pun HP, ini pun HP. So tak payah tukar. Okay, so jumlah je lah dua tu. Dapatlah KNKHP. Dia akan dapat RM 139.778 juta. Tak boleh nak pergi dah. 39.778 juta. Okay, soalan C. Soalan C ni nak apa dia pula? Soalan C,
Susut nilai 2005 ni pembentukan modal tetap bersih. Pembentukan modal tetap bersih. Dia nak yang bersih. So kita ingat apa beza kasar dengan bersih. Biasanya adalah susut nilai. Okay, susut nilai. Susut nilai dia bagi dah. Dia nak pembentukan modal tetap bersih. So pembentukan modal tetap ada dua kat sini. Ambillah dua-dua ni. Kena jumlahkan dulu. Sama dengan pembentukan modal tetap ataupun pelaburan kan. So pelaburan awam tambah pelaburan swasta. Ni pelaburan ni. Dua-dua ni pelaburan. Lepas tu kalau nak bersih kita kena tolak dengan susut nilai. So jumlahkan dua tu dapat 50697. Kita tolak dengan susut nilai yang dia bagi 3560. So kita dapat RM 47,137 juta. Ni untuk untukkan modal tetap bersih. Okay. Satu lagi dia suruh kita cari KNB harga pasar. So KNB harga pasar. Kita dah ada apa kat atas ni? Kita dah ada KNK. So guna KNK lah. KNK harga pasar yang kita ada di soalan nombor B tu, dia nak bersih. Hak ni kasar. Hak ni HP, ni HP. So tak payah tukar yang ni. Kita kena tukar jadikan kasar ini jadikan bersih. So tolak susut nilai. Sebab kasar dengan bersih bezanya susut nilai. Kira dah ambil lah KNK tadi ni. Tolaklah susut nilai tu. So kita akan dapat RM 136,218 juta. Okay. Boleh? Soalan B. CTL 25150 subsidi 23450 dia suruh kira KNB cost factor. KNB cost factor. Yang dulu kita ada KNB harga pasar. So apa beza harga pasar dengan cost factor adalah CTL dengan subsidi. So dah ada dah KNB ni, gunalah KNB tu. So tak payah tukar dah kan. Ni dah bersih, ni pun dah bersih. Cuma kita kena tukar yang ini. Yang kita ada HP, yang dia nak adalah KF. So beza, kalau KF di peringkat pengeluaran, dia ada subsidi. So kita tambah subsidi. KF peringkat pengeluaran belum lagi dipasarkan. So belum ada cukai tak langsung. Kita tolak cukai tak langsung. Sebab apa? Sebab dalam harga pasar ni, kita dah tambah cukai tak langsung. Tapi kita tolak subsidi. Jadi bila nak cost faktor balik, kena tambah balik lah. Subsidi yang tak ada dalam ni. Dan CTL yang ada dalam ni, kita kena buang balik. Gitu. So kita kira-kira kita akan dapat 134,518 juta. Okay. KNB KF ni juga adalah merupakan pendapatan negara. Okay. Jadi kalau soalan kata kira pendapatan negara, maksudnya kita kena kira sampailah dapat KNB KF. Daripada KDNK ni, kalau katalah soalan A ni, hitung pendapatan negara. Contoh. Jadi kita kena ambil, kita kena buat step ni. Yang pertama kita kena buat step ni dulu. Ambil dulu semua item, dia akan dapat KDNK HP. So daripada KDNK HP ni, tukarkan sampailah dia jadi KNB KF. Okay, boleh ke? Madam, B apa B. tak tolak dengan cukai tak langsung? B mana? Ni, B ni. KNB harga pasar. Kenapa nak tolak? Sebab hak ni pun dah harga pasar juga. Kita guna KDNK harga pasar juga. Dia nak pun harga pasar. Oh, kalau yang betul keluaran faktor baru tu.
Kalau kata di sini dia kata hitung KNK cost factor, baru kita guna. Sekarang ni benda yang sama kan? Kita tengok hak atas tu. Atas tu ada hak ni, so kita guna hak ni. Kalau sama hujungnya tak payah ubah. Kalau tak sama baru kita ubah. Boleh? Boleh. Okey, jadi kita tengok pula ini kaedah yang pertama, kaedah perbelanjaan. Okey, sekian saja untuk video pada kali ini. Untuk video yang seterusnya kita akan sambung kepada kaedah pendapatan.